Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu dalam program sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kali ini kita nak sambung apakah yang berlaku selepas daripada peristiwa Uhud. Kita telah terangkan panjang lebar tentang situasi peperangan Uhud, tentang sebenarnya ianya tidaklah kemenangan untuk Quraisy kerana sebenarnya perang belum lagi selesai, perang tidak lagi tamat. Namun pada waktu itu Abu Sufyan telah mengundurkan tenteranya. Pada hari ini kita akan sambung daripada muka surat yang ke-86. Ahlan Fatimah Cik Mat, Ummi Akasha, Marwani Ahmad, Jamilah Ihsan, Siti Jamilah Ahmad Isa, kemudian Bismillah, Ahlan jazakillah khairah, terima kasih Kak Jamilah Ihsan, Norazia Mukhtar, Rosna Sharif, Ija Rahman, Galik Sprit, kemudian Bunga Lawang, Elvira, Habibah Suib, Nur Hayati Sulaiman, Saniyah Mustafa, Faridah Ismail, Tuan Nurahim Sharif, Safia Sapian, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu penulis buku, lalu kita berada pada muka surat yang ke-86. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen muka surat yang ke-86. Maka pada muka surat yang ke-86 ini, penulis membawakan tajuk tentang perang yang kita jarang dengar, iaitu peperangan Hamra'ul Asad. Dan peperangan Hamra'ul Asad sebenarnya adalah sambungan daripada peperangan Uhud. Lalu Uhud ketika mana perang belum tamat dan orang Quraisy pada waktu itu mendakwa mereka telah menang. Maka mereka kata mereka menang, namun mereka undur. Umat Islam masih lagi di Uhud. Umat Islam tidak mengundurkan tentera. Maka Nabi SAW buat keputusan untuk kejar orang Quraisy. Dan kita dah baca pada muka surat 85, jarak yang Nabi kejar adalah sejauh lebih kurang 132 kilometer. Maka kata penulis buku, perang Hamra'ul Asad, ataupun kalau disebutkan di sini Hamra' al-Asad, berlaku pada bulan Syawal. Bilangan tentera adalah tentera yang sama yang berikut Nabi di Uhud. Nabi tak terima tentera tambahan kecuali sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Nabi SAW tak terima. Nabi kata siapa yang ikut dalam Uhud, itu sahaja yang boleh ikut dalam Hamra'ul Asad. Tak boleh sahabat-sahabat yang tak ikut, kecuali Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pada waktu itu Nabi SAW benarkan ikut sebab dia tak bersama dalam Uhud, sebab ayah dia tak bagi. Ayah dia kata, wahai Jabir, engkau duduklah di Madinah, jaga adik-beradik perempuan kamu, dan kerana aku nak berjuang. Kalaulah kita berdua syahid, tak ada siapa yang nak jaga keluarga. Maka bila ayah dia syahid dalam perang Uhud, Nabi SAW benarkan Jabir untuk bersama dalam perang Hamra'ul Asad, walaupun dia tidak join dalam peperangan Uhud. Tapi Nabi SAW hanya benarkan siapa yang ikut Uhud untuk bersama dalam peperangan Hamra'ul Asad. Ketua Panglima masih Nabi SAW, pembawa panji Mus'ab bin Umair yang diperintahkan untuk menjaga Madinah sebagai pemangku Nabi adalah sahabat yang sama, iaitu muazzin Nabi, sahabat yang pada waktu itu walaupun buta tetapi Nabi SAW sangat pada waktu itu memandang tinggi pada beliau, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu.
Sebab itu kata penulis buku mulakan cerita dengan mengingatkan kita, hakikatnya tiada istilah tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud. Tak kalah. Tak kalah. Ya, tentera Islam lebih banyak syahid. Lebih banyak yang terkorban. Tentera Islam lebih banyak yang cedera. Tapi hakikatnya tentera Islam tak kalah. Sebab bukan tentera Islam yang mengundurkan tentera. Abu Sufyan yang mengundurkan tentera. Bukan tentera Islam yang menamatkan perang. Abu Sufyan yang pada waktu itu tiba-tiba menamatkan perang. Maka kata penulis buku, apa tidaknya Abu Sufyan tiba-tiba mengisytiharkan peperangan tamat kerana merasakan dirinya sudah menang. Lalu musyrikin Quraisy terus meninggalkan medan Uhud tanpa membawa apa-apa keuntungan. Sedangkan Nabi, para sahabat Nabi, mereka masih tetap berada di Uhud untuk berjuang. Contohlah, kita dah bagi contoh, kalaulah tiba-tiba dalam perlawanan bola sepak baru habis separuh masa pertama, pasukan yang sedang mendahului 2-1 contohnya, pada waktu tu dia kata, dah lah tak nak main, kami dah menang 2-1. Padahal perlawanan belum habis, permainan belum habis, tetapi dia dah tak nak main. Maka itu bukan menang istilahnya, walaupun dia mendahului 2-1. Maka inilah keadaan yang berlaku di antara Quraisy dan Nabi SAW. Kata penulis buku, biarpun tentera Islam ramai yang syahid, itu tidak bererti kalah selagi Nabi sebagai ketua panglima dan tentera Islam yang lain belum meninggalkan medan pertempuran dan medan peperangan Uhud. Bahkan peperangan Hamra'ul Asad yang kita akan baca ini menjadi satu bukti yang sangat besar bahawa Nabi SAW bila mengejar orang-orang Quraisy, maka pada waktu itu Nabi SAW belum lagi kalah. Nabi kejar. Orang Quraisy yang larikan diri, Nabi kejar. Bukan 10 km, beberapa belas kilometer, 132 km Nabi SAW kejar orang Quraisy. Kata penulis buku, bilakah berlakunya Hamra'ul Asad? Sehari selepas peperangan Uhud. Sehari selepas peperangan Uhud. Ketika mana tentera Islam pada waktu itu dah merawat yang cedera. Tentera Islam pada waktu itu telah membuat persiapan semula. Kata penulis buku, lihatlah, sehari selepas Uhud, Nabi meminta semua tentera yang terlibat di Uhud, termasuk yang cedera, agar kembali semula ke medan perang walaupun dalam keadaan penat, dalam keadaan cedera. Maka pada waktu itu masing-masing pada waktu itu menyahut seruan Nabi tak ada terkecuali. Pada waktu itu kita boleh nampak taatnya pada sahabat pada Nabi SAW. Percayanya pada sahabat kepada Nabi SAW. Padahal mereka cedera. Banyak yang cedera. Bahkan pada waktu itu, orang seperti Talha bin Ubaidillah yang luka, pada waktu itu pun ikut. Sahabat pada waktu itu yang mana dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad perlu dipapah pun ikut. Mereka pada waktu itu mengejar orang Quraisy dalam keadaan mereka pada waktu itu luka dan cedera. Maka sebab itu kata para ulama sirah, tidak ada tentera tambahan dalam Uhud. Siapa yang ikut Uhud, hanya tentera itu yang Nabi benarkan untuk ikut dalam peperangan Hamra'ul Asad. Kecuali dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah baca tentang Jabir bin Abdullah yang Nabi SAW izinkan. Kata penulis buku, maka Nabi SAW dan tentera Islam mula mengejar dan menyerang musuh Quraisy sehingga pada waktu itu Nabi SAW tiba di kawasan pergunungan Hamra'ul Asad. Ketika mana tiba di Hamra'ul Asad, tentera Islam pada waktu itu berada di Hamra'ul Asad selama 3 hari. Dan pada waktu itu memaklumkan kepada Quraisy yang mana tentera Islam berada di Hamra'ul Asad. Namun Quraisy tidak berani sebab sekarang tentera Islam berada bersama dengan Nabi. Ketika mana mereka cederakan Nabi, waktu itu Nabi hanya ada 9 orang sahabat sahaja yang berada bersama dengan baginda. Namun selepas 3 hari, pada waktu itu tentera Quraisy tetap tak datang. Bahkan mereka takut dan gentar untuk berpatah balik melawan tentera Islam. Maka pada waktu itu mereka merasa kononnya cukup Uhud.
Tetapi sebenarnya mereka takut, bahkan mereka segerakan perjalanan untuk kembali ke Mekah. Maka ini peristiwa Hamra'ul Asad. Bahkan Nabi duduk di Hamra'ul Asad 3 hari. Nabi SAW tunggu. Dan orang Quraisy pun tahu Nabi SAW berada di Hamra'ul Asad. Namun mereka segerakan perjalanan dan pada waktu itu mereka tak nak lagi untuk berperang. Kemudian pada muka surat 87, Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu menerangkan tentang sikap dan sifat para sahabat Nabi yang sangat-sangat taatkan Allah dan Rasul, dan pada waktu itu sanggup mengikuti Nabi SAW dalam peperangan Hamra'ul Asad walaupun penat, walaupun pada waktu itu letih, walaupun pada waktu itu ramai yang cedera. Dan Allah Subhanahu wa taala puji keadaan para sahabat Nabi SAW ini pada ayat 172 hingga ayat 175 daripada surah Ali Imran. Dan ini kita kena belajar. Kita kena belajar daripada sifat para sahabat, Masya Allah. Bagaimana taatnya mereka kepada baginda Nabi SAW. Walaupun cedera, walaupun penat, walaupun pada waktu itu letih, walaupun pada waktu itu baru mengharungi peperangan Uhud, tetapi pada waktu itu mereka bersama dengan Nabi SAW. Mereka bangkit pada waktu itu bersama dengan Nabi SAW. Lalu ini sikap luar biasa, ketaatan luar biasa para sahabat Nabi SAW pada setiap perintah Nabi SAW. Pada waktu itu mereka taat dan ikut Nabi SAW. Maka nanti sahabat-sahabat boleh baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Antaranya kita boleh lihat ayat 172 yang mana terjemahannya, mereka yang mentaati Allah dan Rasul walaupun setelah mengalami luka dalam perang Uhud, mereka masih lagi berbuat kebaikan, masih lagi taat pada Nabi dan bertakwa, dan mereka inilah orang-orang yang beroleh ajrun azim, ganjaran yang besar. Bagaimana sahabat itu dah cedera. Talha bin Ubaidillah bayangkan 39 luka. Begitu juga sahabat yang lain banyak yang luka. Nabi pun luka. Nabi SAW pun luka teruk Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala puji pada sahabat baginda Nabi SAW walaupun dalam keadaan luka, walaupun dalam keadaan al-qarh, luka, penat, cedera, pada waktu itu mereka tetap ikut Nabi SAW bila Nabi ajak mereka untuk mengejar orang Quraisy dalam peperangan Hamra'ul Asad. Lalu Allah sebutkan pada ayat 173 ketika manusia yang mengatakan kepada mereka yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka jangan pergi, takut jangan pergi. Ketika mana orang-orang munafik pada waktu itu mereka cuba menakut-nakutkan, semalam dah cedera teruk, takkanlah nak pergi perang lagi, tak takut ke? Orang Quraisy kumpulkan tentera lebih besar. Orang Quraisy pada waktu itu kumpulkan bala tentera yang lebih hebat. Jangan pergi. Lagi-lagi Hamra'ul Asad nak menuju ke Mekah. Jangan pergi. Maka pada waktu itu, pada sahabat yang taatkan Allah ini, maka pada waktu itu mereka bukan bertambah takut. Perkataan orang-orang munafik itu menambahkan keimanan mereka. Dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik penolong. Masya Allah. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Lagi orang takutkan dia, lagi bertambah yakin dia. Lagi pada waktu itu orang cuba untuk melemahkan iman dia, lagi bertambah iman dia. Dan orang-orang yang beriman ini pada waktu itu doa mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian sahabat-sahabat boleh baca baki lagi 2 ayat, ayat 172 hingga ayat 175. Kemudian penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang menariknya dan istimewanya Uhud dan bumi Madinah. Masya Allah. Bagaimana dahsyatnya bumi Madinah, kelebihan-kelebihan bumi Madinah, keberkatan bumi Madinah. Maka penulis buku bawakan tajuk tentang bumi Madinah.
Yang ini insya-Allah kita akan sambung esok, insya-Allah. Minta maaf tak dapat membaca banyak kerana masih lagi ada beberapa urusan keluarga. Namun insya-Allah kita cuba sambung malam ini insya-Allah. Muka surat yang ke-88. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang bersama. Lalu kita jumpa jam 6 petang nanti dalam pembacaan kita Al-Adhkar di Facebook page Umar Aziz insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.